morning kepada semua. Assalamualaikum. Terima kasih kerana dapat hadir ke sidang akhbar pada pagi ini. Jadi kehadiran we also have Tuan Kapal Singh, who is the Ahli Parlimen for kawasan Bukit Nurul. We also have Yang Berhormat Tuan ASN Media, iaitu selaku Ahli Parlimen bagi Indo. We also have Adun Patikus, Yang Berhormat Chris, dan Adun Hitam, Yang Berhormat Yusuf Eng, and Puan Shanti, who is a DAP member di Sri Puma, dan juga saudara Farid Abdul, iaitu Dapsi, Ketua Dapsi Bukit Merah. Jadi seperti mana yang kita tahu pada 20 Ogos ada sebuah kenyataan daripada Presiden PAS, iaitu Tuan Abdul Hadi Awang, yang menyatakan Hadi dakwah bukan Islam, bukan Bumi Putra jadi majoriti pusat politik ekonomi negara. Jadi dengan adanya headline seperti itu, ia adalah satu headline yang amat-amat bau perkauman. This is a very dangerous headline. See, now we all know that PAS and a few others have had many instances where they would release such statements that are so destructive for this country. Jadi semalam saya telah membuat satu laporan polis pada waktu malam, dalam kira-kira dalam 10 malam, dan saya akan bacalah sikit statement yang saya tulis. Saya ingin membuat satu laporan polis mengenai satu berita yang dilaporkan dalam media masa yang bertajuk Hadi dakwah bukan Islam, bukan Bumi Putra jadi majoriti perosak politik ekonomi negara, yang dilaporkan oleh portal berita Free Malaysia Today pada 20 Ogos. Dalam berita tersebut, di antara lain, Presiden Parti PAS Abdul Hadi Awang di antara lain telah membuat dakwaan liar dan tidak berasas seperti mendakwa bahawa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra dikatakan kumpulan majoriti menjadi perosak politik dan ekonomi negara. Beliau juga di antara lain dilaporkan berkata bahawa ada juga kalangan mereka yang nasibnya menjadi kambing hitam yang disembelih menjadi korban atau yang menjadi proksi kepada penyangak yang sebenarnya bersembunyi melakukan rasuah yang lebih besar jumlahnya sehingga bersifat ganda. Jadi kita di sini hadir, dan juga yang pentingnya kita di sini, dan saya juga ingin memohon pihak polis menyiasat Abdul Awang Hadi di Seksyen 499, 505 C Akta Kanun Kesiksaan, dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan untuk makluman, saya telah juga bercakap dengan Tuan Aiko, yang menyatakan bahawa the case has already been open to investigate this report berdasarkan sebuah laporan yang telah laporan polis yang telah dibuat pada silap. Now the point is, bila kita rakyat Malaysia, when we come across such bigotry, such hatred, we have to stand united as Malaysians to save this country. Saya just nak tambah sedikit kepada apa yang telah pun dikata oleh YB Sherlina. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, ada juga report-report lain yang telah pun dibuat selain daripada report Sherlina yang berkenaan dengan statement Hadi Awang tersebut. Now, kita tak boleh mengambil ringan berkenaan dengan statement-statement seperti ini. Oleh kerana statement-statement seperti ini boleh mencetuskan disharmony di antara ataupun di kalangan masyarakat majmuk kita, yang kita perlu memelihara. In fact, semalam saya telah pun juga mengeluarkan satu kenyataan di mana saya telah pun menyatakan bahawa dalam kes ini siasatannya memang akan dibuatlah berkenaan atas laporan-laporan yang dibuat oleh Sherlina dan pihak-pihak lain. Tetapi kes ini merupakan satu open and shut case, di mana saya percaya Hadi Awang itu tidak pernah
menarik balik kenyataannya ataupun meminta maaf atas kenyataannya. Saya percaya kenyataannya tersebut masih tidak dipertikaikan. Maksudnya pernyataan tersebut memang telah pun dibuat, dilaporkan secara luas dan terdapat banyak pihak yang tidak puas hati dengan kenyataan tersebut. Jadi seperti yang saya katakan semalam juga, kenyataan tersebut tidak berdasarkan apa fakta. It is not based on any studies. Di manakah dia petik fakta-fakta ini untuk membuat satu kenyataan rasmi? Ini adalah satu kenyataan yang tidak berdasarkan apa-apa studies dan sebagainya. Merupakan satu kenyataan liar. Right? Satu kenyataan yang liar. Jadi kita tidak boleh membenarkan pemimpin-pemimpin kanan, pemimpin seperti Presiden PAS ini, pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang lain juga untuk membuat statement-statement seperti ini dan tidak mengambil tindakan. Kalau kita tak ambil tindakan, maksudnya kita we condone perkara-perkara seperti ini. Jadi seperti yang telah pun dikata oleh Sabina, semalam saya juga telah pun mendesak pihak Peguam Negara, Attorney General untuk mengambil tindakan dengan secepat mungkin untuk mendakwa Presiden PAS tersebut di bawah beberapa undang-undang yang berkenaan seperti Seksyen 298A Kanun Keseksaan, Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Ada juga seksyen-seksyen lain seperti di bawah Multimedia Communications Act, di mana beliau boleh didakwa dan beliau perlu menjawab di mahkamah. Apakah pembelaannya? Di manakah dia dapat fakta seperti ini atau data seperti ini untuk membuat kesimpulan seperti yang dia buat dalam statement tersebut. Jadi ini saya menyerahkan kepada pihak Peguam Negara. Saya berharap tindakan segera akan diambil. Tidak akan dengan izin sweep under the carpet seperti kes-kes lain yang kita pernah lihat. I hope immediate action is taken and we will dalam DAP dan NGO-NGO yang lain, kita akan terus mengambil tindakan untuk mendesak Peguam Negara untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey. Can I just tambah kan? Saya ingin tanya kepada Perdana Menteri, apakah respon beliau kepada pernyataan Hadi Awang? Kalau kita mendokong keluarga Malaysia bila kita ingin menyambut hari kemerdekaan di ambang tahun kemerdekaan, 65 tahun kemerdekaan, di mana kita patut menyemai perpaduan kaum, ketenteraman awam, perpaduan kaum, rakyat berbilang bangsa. Apakah langkah yang akan diambil oleh Perdana Menteri untuk sebagai respon kepada kenyataan ini yang dikeluarkan oleh Presiden PAS yang berkemungkinan memecah belahkan perpaduan, boleh menyebabkan huru-hara di negara ini? Apakah respon Perdana Menteri? Adakah beliau benar-benar mendokong konsep keluarga Malaysia? Patut kenyataan Hadi Awang ini diambil tindakan. Beliau patut diambil tindakan. Kalau kita mementingkan konsep keluarga Malaysia, perpaduan kaum di antara rakyat berbilang bangsa, berbilang kaum. Terima kasih. Tahun ini kita akan menyambut hari kemerdekaan yang hari kebangsaan yang ke-65, dan saya rasa kita telah sampai ke tahap bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong satu sama lain seperti atas satu keluarga dan bukan keluarga yang tak ada maksud yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri. Dan kita adalah satu keluarga yang sebenar dan kita berdiri di sini sebagai satu keluarga, kerana apabila satu golongan rakyat Malaysia kita mesti berdiri bersama semua, kerana kalau tak ada fakta yang menyokong apa yang telah didakwa itu, memang tidak boleh bercakap begitu
ahli politik yang bercakap pasal ini. Okey, kita patut bertanggungjawab dan menyokong satu sama lain sebagai rakyat Malaysia. Ada daripada saya. Baik, mungkin saya nak tambah sedikit melalui saya sendiri sebagai ketua deputi untuk Bukit Bendera. Saya lihat kalau politik hari ini masih memainkan dua perkara. Yang pertama perkauman, yang kedua adalah agama. Ini perkara ini tidak akan membuat ke mana-mana politik kita hari ini. Sebagai anak muda, kita join politik hari ini untuk kita lihat tentang perpaduan yang kita nak pupuk. Kita lihat tentang perkara bagaimana boleh kita bina negara ini bersama-sama. Cina dengan Melayu, India dengan Melayu, kita sama-sama bina negara ini. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin yang masih memainkan politik-politik kaum, politik-politik agama ini, saya rasa Malaysia tak ke mana-mana. Sebab itu saya nak seru pada anak-anak muda di luar sana. Kalau anda lihat ada pemimpin-pemimpin atasan anda memainkan dua perkara ini, masih memainkan politik agama dan politik perkauman, saya rasa lebih baik anda tinggalkan parti tersebut dan stailah parti yang orang kata yang memupuk perpaduan hari ini. Kita nak bina politik bukan politik kuno. Kita tak mau lihat politik-politik tua. Kita nak bina politik baru. Kalau hari ini pengundi 18 tahun boleh mengundi, ke mana kita punya suara? Kalau masih ada permainan politik macam ni. Jadi sebagai orang muda, sebagai anak muda, sebagai ketua deputi, kita nak lihat sebuah politik yang baru untuk rakyat Malaysia. Dan 65 tahun kita merdeka, tapi masih ditakut lama. Kita masih bermain dengan perkara ini. Jadi kalau kita nak ke depan, kita sebagai anak muda, kita nak lihat negara kita jauh ke hadapan. Kita boleh bermain dengan ekonomi pasaran dunia. Tapi kalau masih ada perkara-perkara begini, ke mana kita nak pergi? Jadi saya harap atas aduan, atas laporan yang dibuat hari ini, pihak polis boleh buat satu report dan tindakan terhadap pemimpin-pemimpin, bukan saja Hadi Awang yang mempermainkan Islam, kononnya parti Islam, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin lain yang memainkan agama, yang memainkan bangsa, terutamanya UMNO dan sebagainya. Jadi saya harap benda ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan akan jadi parah kepada negara kita. Jadi itu saya rasa mungkin daripada pihak pandangan saya. Okey, terima kasih. Kita ucapkan minta maaf lagi di atas kelewatan. Thank you very much. Okay. You can hold the report. Ya, dia kan betul. Hold the report.